keduanya, menggunakan alamat orang lain tanpa kebenaran. Ini juga contoh yang saya buktikan kepada SPR, di mana rumah ibu saya yang beralamat nombor 1E Kampung Kelanggit Baru, sebuah rumah yang didiami semenjak tahun 1968, tetapi tiba-tiba ada 7 orang pengundi Cina di dalam rumah tersebut. Kalau kita kemukakan kepada SPR sebelum ini tentang pengundi hantu yang menggunakan alamat orang lain, alasan yang diberikan ialah rumah itu mungkin disewa oleh beberapa orang dan berpindah tangan setelah beberapa tahun. Tapi ibu saya menetap di rumah tersebut daripada tahun 1969. Dan kita tak pernah sewa kepada orang lain. Tetapi ada 7 pengundi Cina menggunakan alamat tersebut. Itu kategori yang kedua. Kategori seterusnya ialah di mana mereka menggunakan alamat palsu. Seperti di daerah mengundi Kampung Kelanggit juga yang saya buktikan, itu sebuah perkampungan Melayu yang telah lama dibina semenjak tahun 1960-an. Tidak ada satu pun bangunan di kampung tersebut. Tiba-tiba dalam daftar pemilih tahun 2004 dan juga 2008 baru-baru ini, ada pengundi menggunakan alamat yang berwatakkan seperti Pangsapuri, tingkat 20, blok 5, unit 6 sebagai contoh. Tapi tak ada satu bangunan pun di dalam kampung ini. Ini juga bagi kami adalah pengundi hantu. Mana pengundi hantu ini definisi ialah orang yang tidak layak untuk mengundi tetapi nama tersenarai dalam daftar pemilih untuk mengundi. Jadi SPR sepatutnya mengambil langkah-langkah yang bertanggungjawab, bukan dengan menyinggung dan menyindir seperti yang dibuat oleh setiausaha SPR, di mana dia katanya hantu ini kalau kita tengok celah kangkang, kalau dia berjalan atas angin, itu adalah pengundi hantu. Mengapa jawapan seperti begini diberikan? Ini jawapan yang tidak bertanggungjawab, sedangkan keadilan telah memberikan bukti yang cukup kukuh. Maka setelah bertahun kita menyarankan, dan sekarang baru terbuka pintu hati pengurusi SPR untuk meneliti semula dan mendaftar semula, sudah tentulah keadilan menyambut baik langkah tersebut. Tetapi kita juga mahu tahu apakah mekanisme untuk mendaftarkan pengundi-pengundi ini semula, kerana kalau sekadar menggunakan maklumat yang terkandung dalam pengkalan data di Jabatan Pendaftaran Negara, itu juga tidak cukup, kerana banyak juga masalah di Jabatan Pendaftaran Negara yang belum dikemaskinikan. Ramai yang sudah meninggal tetapi tidak dikeluarkan daripada rekod tersebut. Yang keduanya, saya ingin mencadangkan supaya daftar pemilih ini juga dikemukakan kepada parti-parti politik supaya kita dapat kemaskinikan dan membantu SPR untuk menyemak sama ada nama-nama yang disenaraikan itu benar-benar genuine pengundi di kampung ataupun di taman tersebut. Sebab kita ada petugas dan pekerja parti yang kenal setiap lokaliti dan daerah mengundi bagi sesuatu kawasan. Maka keadilan boleh membantu SPR dalam proses pemutihan ataupun proses membersihkan daftar pemilih yang dicadangkan. Okey.